perkawaman bukanlah sesuatu yang baru kita hadapi. Insiden-insiden berbau perkawaman yang sering menyentuh isu sensitif di media sosial kebelakangan ini bukanlah yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Antara isu-isu sensitif yang sering dibangkitkan di Malaysia ini adalah hak-hak istimewa orang Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota atau perkara-perkara stereotip. Isu-isu ini akan menimbulkan api permusuhan sekiranya ia didebatkan atau dibahaskan kerana menimbulkan rasa kurang senang atau tidak puas hati antara kaum atau agama terbabit. Pernahkah kita terfikir apakah akibatnya sekiranya isu-isu sensitif ini dibangkitkan dan memecah belahkan kita rakyat Malaysia? Pertama, ia akan mengugatkan perpaduan yang telah lama dibina oleh nenek moyang kita. Ia secara tidak langsung akan mewujudkan huru-hara dan berlaku ancaman antara kaum. Selain itu juga, ia akan menciptakan konflik dalam pelbagai aspek kehidupan kita di Malaysia. Sikap memboikot atau tidak mahu bekerjasama dengan kaum tertentu akan berleluasa di semua peringkat umur sekiranya isu-isu ini dibangkitkan. Akhir sekali, ia akan mewujudkan suasana prejudis di antara kaum dan secara tidak langsungnya akan menyebabkan kita sering bersangka buruk dengan agama dan kaum yang lain. Apakah faktor yang mendorong mereka untuk membangkitkan isu-isu sensitif ini? Pertama, isu sensitif ini adalah jalan mudah untuk sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab untuk dipolitikkan. Individu-individu ini membangkitkan sentimen rasisme dan bangkitkan isu-isu sensitif antara kaum demi kepentingan diri sendiri atau sesebuah parti politik. Selain daripada itu, kurangnya ilmu pengetahuan atau tidak mahu mengambil tahu sensitiviti sesuatu kaum yang menyentuh tentang budaya atau adat mereka. Jika kita lihat di media sosial pasca kini, pengguna-penggunanya begitu mudah mempermainkan adat dan agama atas dasar bergurau atau hanya ingin dijadikan bahan gelak ketawa. Hilang rasa perpaduan atau rasa cinta akan keharmonian di media sosial yang sering menyentuh tentang agama atau adat yang diamalkan oleh sesebuah kaum. Individu-individu ini berani dan lantang di media sosial kerana mereka hanya mampu berlindung di sebalik kaca skrin komputer saja tanpa perlu berhadapan dengan sesiapa. Antara cara untuk atasi konflik yang melibatkan isu-isu sensitif antara rakyat Malaysia adalah: pertama, kita boleh mendidik anak-anak yang masih di bangku sekolah untuk sentiasa sayang akan rakan-rakan mereka tanpa mengira kaum dan agama mereka. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu juga, kita juga boleh memperbanyakkan lagi rancangan dokumentari tentang kaum-kaum yang ada di Malaysia, khususnya kaum-kaum di Sabah dan Sarawak yang belum lagi diterokai dari segi makanan, adat resam dan baju tradisional yang dipakai pada hari-hari kerajaan. Dengan cara ini, kita dapat menghargai dan menghormati adat dan budaya masing-masing. Kita juga perlu pupuk sikap saling bertoleransi antara kaum ketika memberikan pandangan atau ketika berinteraksi. Ini kerana setiap kaum ada batas yang perlu dijaga. Jika masing-masing berkeras mahu menegakkan pandangan sendiri, jurang perbezaan antara kita akan semakin berluas. Tuntasnya, jika semua pihak mahu mewujudkan kesepakatan dan keharmonian antara kaum, kita perlu sentiasa berbincang dan bertoleransi antara satu sama lain. Melalui pendekatan ini, keseimbangan dalam masyarakat dapat dibentuk dan keharmonian antara agama dan kaum dapat disubur dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz bin Yusuf. Daripada tajuk yang kami dapat tentang perpaduan antara kaum, iaitu antara hubungan antarik di antara kaum di Malaysia, yang saya pelajari adalah betapa pentingnya sifat tolak ansur dan toleransi di antara kaum. Antaranya yang saya dapat pelajari daripada segi menghormati agama antara kaum, contoh India, Cina, Melayu dan kaum-kaum lain yang terdapat di Malaysia ni. Kita hendaklah sentiasa menghormati antara satu sama lain dan tidak perlu
membandingkan agama kita. Dari segi bahasa pula, bagi saya tak ada halangan lah rakyat Malaysia ni untuk bercakap ataupun berkomunikasi dengan kaum kita sendiri dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan juga Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Asilah binti Tajuk Arifin. Nombor medrik 4211001361. Pada pendapat saya, kita dapat lihat pelbagai masalah akan timbul jika tiada kesepakatan antara kita. Sejak Malaysia mencapai merdeka pada tahun 1957 yang lalu, pelbagai cabaran dan dugaan telah dilalui oleh rakyat Malaysia. Antaranya ialah dengan mewujudkan perpaduan di kalangan kaum. Pada peristiwa 13 Mei 1969 harus dijadikan pengajaran untuk kita rakyat Malaysia demi mewujudkan kesepakatan antara kita yang berbilang kaum. Perpaduan antara rakyat majmuk di Malaysia amat penting untuk mewujudkan dan mengekalkan keharmonian di dalam negara. Sekaligus dia akan menstabilkan politik dan akan memudahkan pentadbiran negara untuk rancak membangun. Hello, selamat pagi. Saya Lawrence. Dan apa yang saya dapat daripada video tadi adalah pada 13 Mei 1969 telah terjadi rusuhan kaum yang melibatkan kaum Melayu dengan kaum Cina. Dan pada tarikh itu menjadi kemuncak masalah perpaduan kaum di Malaysia. Peristiwa ini disebabkan oleh pada masa lalu hidup perkauman di Malaysia ini dia sangat kuat dan sikap toleransi antara kaum sangat rendah pada masa itu, dan kepentingan perpaduan juga pada masa lalu masih tidak diketahui. Pada hari ini kita boleh melihat sikap toleransi ini sangat tinggi di kalangan warga Malaysia, dan perpaduan kaum ini telah diajar dari sekolah rendah lagi. Ya, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Sofia binti Muhammad Zamri. Berdasarkan video yang kami buat, topik yang dibincangkan atau dapat dilihatkan ialah isu perpaduan dan perkauman kaum. Kita dapat dilihat di mana banyak masalah akan timbul kerana tidak wujudnya persepakatan padu di antara kaum. Sejak negara kita mencapai kemerdekaan sejak 53 tahun yang lalu, banyak cabaran dan dugaan yang telah dilalui oleh negara, dan yang paling utama di antaranya adalah untuk mewujudkan perpaduan di kalangan kaum yang pelbagai ini. Peristiwa hitam sebagai contohnya pada 13 Mei 1969 dan peristiwa penjajah Inggeris yang membuat dasar pecah dan perintah haruslah diambil sebagai pengajaran dalam mewujudkan persepakatan antara kaum. Semua masyarakat haruslah berganding bahu dalam membantu mewujudkan negara yang harmoni.